Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Kita ingin melihat industri pameran dan juga acara menjadi satu pemangkin untuk pemulihan ekonomi negara selepas COVID-19. Walaupun COVID masih berlega di kalangan kita ataupun di negara kita dengan kemunculan varian Omicron, dan kita tidak tahu adakah kita akan lama lagi dalam era endemik ataupun kita masih terpaksa berhadapan dengan varian Omicron terlebih dahulu. Tetapi apapun, kita ingin mengucapkan tahniah kerana Datuk Seri Dr. Imor Hizam Ibrahim sudah pun dilantik sebagai ahli majlis anggota penasihat persatuan ataupun World Trade Center Association yang berpangkalan di New York. Beliau bukan dipilih tetapi diundi ataupun dilantik sebagai satu badan utama dalam asosiasi ataupun pertubuhan World Trade Center global yang berpangkalan di New York. Dan pastinya sebagai individu yang meletakkan WTC Kuala Lumpur sebagai pemacu utama pemangkin pemulihan industri pameran dan juga acara, pastinya dengan pelantikan beliau ini memberikan sedikit ataupun insentif ataupun motivasi kepada WTC Kuala Lumpur dan beliau sendiri untuk mengangkat industri acara dan pusat pameran serta convention berada di landasan yang lebih tepat dalam mengharungi dunia yang tidak menentu pada ketika ini. Jadi saya bersama, terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Imor Hizam Ibrahim, pengarah urusan kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC Kuala Lumpur. Tahniah Datuk Seri. Terima kasih. Bagaimana ataupun pelantikan penasihat ini dan bagaimana proses pemilihan sebenarnya? Pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas terutama sekali kepada rakyat Malaysia dan juga pemain industri yang mendoakan kejayaan saya apabila saya telah dipilih sebulat suara di kalangan 326 negara anggota yang melibatkan 86 buah negara selaku pengerusi pameran dan juga convention Majlis Penasihat Anggota World Trade Center Association. Dan ini merupakan sebagai pemilihan ataupun selama sekali dalam 2 tahun, dan saya merupakan individu yang pertama dan terutama sebagai rakyat Malaysia yang dipilih sebulat suara. Dan saya juga berterima kasih juga kepada lembaga pengarah World Trade Center Association dan seluruh negara anggota yang sebulat suara memilih saya. Dan saya melihat ini merupakan satu pengiktirafan bukan hanya dari segi diri saya dan juga World Trade Center Kuala Lumpur, tetapi kepada rakyat Malaysia dan negara Malaysia yang tercinta ini. Okey, apa sebenarnya kriteria pemilihan Datuk Seri sehingga dapat dipilih sebagai penasihat dalam World Trade Center Association ini? Sebelum ini saya merupakan pengerusi pameran dan convention Majlis Penasihat Anggota peringkat Asia Pasifik. Dan apabila pihak lembaga pengarah World Trade Center Association dan juga kepimpinan negara anggota berpendapat bahawa perlu digabungkan rantau Asia Pasifik, Amerika, Eropah, Afrika dan juga negara Asia Timur dijadikan sebagai satu gabungan, iaitu pengurusi Majlis Penasihat Anggota pameran dan juga convention World Trade Center Association. Jadi satu. Jadi mereka berpendapat bahawa ini antara satu kriteria yang mana pengalaman dahulu memberikan gambaran bahawa keyakinan untuk menggerakkan semula industri convention dan exhibition ataupun pameran dan juga convention di rantau dunia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana mereka melihat keaktifan khususnya dari segi sektor acara perniagaan ataupun pameran dan juga convention di sebuah negara, lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik itu. Ya, bagaimana kita boleh berdaya tahan dan juga inovasi, ya, khususnya di kebanyakan negara-negara anggota banyak yang mengalami masalah penguncupan sewaktu pandemik 2 tahun COVID-19. Jadi mereka melihat kaedah World Trade Center Kuala Lumpur ni berbeza.
Ya, dan sebab itu pada hemat saya daya tahan dan inovasi inilah dan juga inovatif antara kunci bagaimana kesepaduan di kalangan negara-negara anggota 326 World Trade Center dari 86 buah negara bersama dengan barisan lembaga pengarah World Trade Center Association yang berpusat di New York sebulat suara memilih anak Malaysia menjadi pengerusi pameran dan juga convention bagi World Trade Center Association yang buat julung kalinya. Tahniah sekali lagi dari kami pihak Esrawani kepada Dato' Seri Dr. Imam Izam atas pelantikan ini. Tetapi kita sedia maklum, industri mesyuarat, insentif, convention dan juga pameran ini ataupun MICE kita lebih kenali dan juga acara perniagaan amat terjejas teruk. Ia merupakan satu sumber pendapatan negara kalau kita lihat angka-angka yang dikongsikan oleh pihak MITI dan juga pihak Kementerian Kewangan. Tetapi kita tahu dalam masa 2 tahun, dalam 6 bulan terakhir ini selepas kita sudah pun beralih, terutamanya di Lembah Kelang, saya merujuk ke fasa 4 dalam Pelan Pemulihan Negara, baru nak bernafas, Datuk Seri. Kan? Kita nampaklah kami di WTC ini, nampaklah dewan-dewan di keliling kita ni mula penuh dengan pelbagai mesyuarat, pameran, majlis kahwin dan acara dan sebagainya. Tetapi dengan kemunculan varian Omicron dan juga kita lihat banyak negara mula menutup semula program-program acara mereka dan terpaksa melakukan SOP yang lebih ketat. Dan itu agak membimbangkan pengurus acara dan juga pemilik-pemilik industri acara dan convention. Adakah WTC Kuala Lumpur terjejas sekali ataupun terpaksa berinovasi sekali lagi dalam mengharungi mungkin badai baru ini dalam tahun kita baru 2022 ni. Ya. Tapi bagaimana reaksi Datuk Seri? Terima kasih Tuan Haji. Saya perkara ini juga antara perkara yang menjadi dialog dan juga sesi libat urus di kalangan negara-negara anggota World Trade Center Association terhadap cabaran-cabaran yang telah dinyatakan sama ada di peringkat pandemik COVID-19 dan juga varian baru Omicron. Akan tetapi saya ingin menyatakan bahawa industri pelancongan dan juga perdagangan ini harus terus dipertingkatkan melalui kaedah-kaedah inovasi. Begitu juga dalam bagaimana kedudukan World Trade Center Kuala Lumpur kali ini pun. Saya akui memang cabaran itu begitu luar biasa sekali. Kerana sebagai antara pemain industri dalam industri acara dan juga acara perniagaan, pameran dan convention. Ya, kalau kita sudah maklum di Malaysia sepanjang 2 tahun ini dianggarkan kalau di segi pelancongan kerugian hampir mencecah 45 bilion ringgit. Kalau dari segi acara perniagaan, pameran dan juga convention hampir mencecah kerugian 27 bilion ringgit. Dan ini memungkinkan bagaimana kita kena lihat ya dan dengan kaedah pendekatan baru sebagaimana yang alhamdulillah kerajaan sentiasa memberikan pandangan dan juga bagaimana pelibatan kerajaan apabila kami ada melakukan libat urus, iaitu dari segi SOP, dari segi keselamatan yang harus dititik beratkan. Dan ini antara kaedah bagaimana kita boleh memastikan bahawa industri ini dapat boleh diteruskan dengan kaedah-kaedah inovasi dan juga inovatif. Dan di samping juga apabila saya berbicara dengan rangkaian World Trade Center Association di seluruh dunia, saya sering menyatakan bahawa kita tak boleh lagi work in silo. Kita harus bagaimana bersama dengan rangkaian networking ini kerana Omicron ataupun COVID-19 ini bukan hanya eksklusif untuk Malaysia semata-mata. Ia merupakan ancaman seluruh dunia. Dan inilah antara perkara yang saya sering nyatakan bahawa bagaimana industri ini kita harus terjemahkan dengan kaedah-kaedah inovasi yang baru dan yang paling penting soal SOP dan juga kaedah-kaedah untuk memastikan agar bagaimana kita boleh mengekang sebarang bentuk jangkitan terutama sekali cabaran ataupun ancaman Omicron maupun COVID-19 ini. Okey. Pastinya di ketika pandemik dan di ketika cabaran yang besar ini terlihat potensi dan ruang untuk kita terus berinovasi dan melakukan sinergi. Datuk Seri angkat tadi tidak boleh lakukan secara silo dah. Zaman silo dah berubah. Alhamdulillah dan maksudnya WTC KL sudah ada sinergi global di peringkat Asia, Asia Pasifik, di Amerika Latin, Amerika Utara, Eropah dan juga Afrika. Nampaknya kita dah masuk dalam liga
perdana ni. Bukan Manchester United lah. InsyaAllah. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat potensi WTC KL meneroka ruang-ruang baru ini? Saya sering menyarankan kepada organisasi World Trade Center WTC KL ataupun World Trade Center KL agar kita kena agile atau lebih tangkas mengharungi sebarang bentuk perubahan. Kita tak boleh lagi bekerja kaedah yang lama. Comfort zone. The comfort zone. Dah tak boleh dah. Kita kena berubah mengikut kesesuaian dan juga permintaan apabila diperlukan. Sebagai contoh, apabila World Trade Center KL diminta untuk menjadi pusat pemberian vaksin mega, ramai bertanya kepada saya, apakah ini merupakan kaedah baru dalam industri acara perniagaan? Tetapi saya menyatakan bahawa kita harus melakukan transformasi. Bahawa apabila World Trade Center KL menjadi pusat pemberian vaksin mega, ini merupakan satu transformasi yang kita ingin tunjukkan. Pertama, menyokong polisi kerajaan dalam memastikan ramai rakyat Malaysia mendapat vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita boleh mewujudkan satu ruang kepada rakyat dan juga kerajaan bahawa kita masih lagi wujud dalam industri ini. Masih exist. Yang mapan. Kerana ramai beranggapan bahawa bila berlakunya pandemik COVID-19, industri ini akan berkubur. Gulung tikar. Dan inilah yang saya nyatakan bahawa dalam konteks ini kita kena ada tahap inovasi, belajar benda-benda baru, dan kita harus lebih fleksibel untuk berkembang ke satu wilayah yang belum pernah kita terokai. Uncharted territory. Dan saya lihat mungkin ramai mengatakan bahawa lebih mudah bercakap daripada bertindak. Tetapi bagi hemat saya, jenama World Trade Center Association yang kini merupakan antara jenama peringkat dunia, menitik beratkan kaedah baru agar acara perniagaan atau pameran dan konvensyen boleh menjadi salah satu bentuk ekonomi baru pasca COVID-19, iaitu peranan teknologi digital dititik beratkan. Dan di samping itu juga bagaimana kita harus bekerjasama dengan pelbagai pihak. Sebagai contoh, dengan Alhamdulillah, pihak Esrawani bersama dengan World Trade Center KL di bangunan ini. Begitu juga dengan institusi pendidikan yang lain bersama dengan World Trade Center KL dalam memberikan sama ada pendidikan, internship maupun jaringan-jaringan baru di peringkat trading sebagai contoh. Begitu juga dengan MITI, begitu juga dengan Agriculture, Kementerian Pertanian, begitu juga dengan Kementerian Pelancongan. Kita harus menjadi platform bergerak untuk memastikan, pertama, negara Malaysia menjadi negara yang dihormati, diyakini, mempunyai pelbagai kaedah penyelesaian untuk memastikan industri ekonomi berteraskan acara perniagaan, pameran dan konvensyen akan terus-menerus menjadi impian untuk seluruh dunia mengadakan di Malaysia. Bahkan di peringkat rakyat domestik pun memilih World Trade Center KL sebahagian daripada lokasi yang mereka idamkan untuk mengadakan acara. Untuk meneroka uncharted territory dan untuk menyerap sikap agile di kalangan pemain industri dan juga kakitangan WTC Kuala Lumpur, ia memerlukan satu pemikiran yang positif, Datuk Seri. Ya. Pasti kalau tidak ada motivasi yang tinggi dalam hal ini, apa pun kita istilahkan, dia akan menjadi sesuatu yang pegun, sesuatu yang stagnan, sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan. Tetapi kita ingin melihat industri acara, industri convention dan juga acara perniagaan ini akan terus orang kata pun berinovasi. Kita sudah lihat bahawa apabila kerajaan mengumumkan ada gelembung pelancongan. Dan kita lihat acara pelancongan ataupun kegiatan industri pelancongan kembali rancak walaupun hanya majoritinya di kalangan pemain domestik. BTL bagi negara-negara yang mempunyai kes COVID-19 yang munasabah dibuka antara Malaysia dan Singapura dan beberapa negara lain. Tetapi apabila kemunculan ini disekat ataupun ditangguh dahulu kerana kemunculan varian baru, adakah WTC KL terasa kesannya dan bagaimana nak meneroka uncharted territory ini? Sedangkan yang ada ni pun kita terpaksa survive lah. Apabila kita diuji dengan COVID-19, saya sendiri pun antara individu yang tidak menyangka
kita berada di satu situasi yang tidak pernah dijangka dalam konteks industri ini. Sempadan negara terpaksa ditutup, ekonomi bergerak perlahan dan jumlah mereka yang menginap dan semakin meningkat ketika itu, sama ada di hospital dan sebagainya. Tetapi bagi hemat saya, kita harus lihat bahawa industri ini harus dilihat bukan hanya semata-mata bersifat rentas sempadan semata-mata, tetapi bagaimana kita boleh menjenamakan industri dalam bentuk yang baru dengan kaedah-kaedah inovasi dari segi pengalaman-pengalaman yang kita belajar, best practices daripada negara-negara anggota ataupun negara di luar sana. Sekarang ambil contoh negara jiran kita, Singapura. Hari ini dengan vaksin, mereka yang punya vaksin saja, ya, industri ini bergerak begitu pantas. Mereka telah, walaupun ada SOP ataupun dari segi protokol, tetapi rakan sejawat saya di Singapura menggambarkan bahawa nak menunjukkan kepada dunia bahawa mereka ready untuk memastikan industri ini boleh sentiasa bergerak dan bukan menguncup bila berlakunya waktu krisis. Jadi sebab itu saya lihat di kalangan negara-negara anggota, bila saya dilantik dan dipilih menjadi pengurusi majlis ini, tentu saya ingin menggambarkan bahawa Malaysia sentiasa terbuka, Malaysia sentiasa menerima, walaupun saya akui ada cabarannya, tetapi di peringkat lokal, keyakinan itu boleh kita teruskan. Bahawa bila ada vaksin, bila ada SOP protokol, industri ini akan boleh terus-menerus dengan kaedah-kaedah khususnya yang baru dan lebih inovatif. Dan saya sering menyatakan di semua pemain industri di Malaysia, kita jangan harus hanya melihat industri acara perniagaan ini kepada acara sosial semata-mata. Kita harus melihat industri acara perniagaan ini kepada elemen yang boleh memberikan impak ekonomi yang besar untuk negara maupun memperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan, terutama sekali skill workers di kalangan rakyat Malaysia. Jadi dari segi pemikiran baru itu harus dikeluarkan daripada hanya bertumpu kepada industri ini hanya menumpukan sosial semata-mata, tetapi jauh daripada itu ialah bagaimana kita boleh drive kepada kaedah ekonomi. Kerana apa? Kerana kita ada perdigitalan teknologi yang boleh kita jadikan sebagai satu another new platform untuk menggerakkan industri acara perniagaan ini. Kalau kita imbas sedikit, WTC Kuala Lumpur ini sinonim dengan pameran matanya, ratusan ribu dalam 3 hari itu berkerumun di dewan-dewan yang ada di sekitar WTC. Pameran buku antarabangsa Kuala Lumpur, konsert-konsert artis-artis jenama antarabangsa dan juga tempatan yang besar bersifat premium. Di mana agaknya acara-acara sebegini dalam kita mengharungi 2022 dan mendatang ini? Saya sering menyatakan di dalam rakan-rakan pemain industri ini. Pertama, kita harus mencari formula untuk kekal dan juga berdaya tahan, stay afloat dalam cabaran krisis, terutama sekali dalam pandemik ini dan juga ekonomi sebagai contoh. Jadi apa yang ingin saya nyatakan, pertamanya saya sering menyatakan bahawa soal lockdown, saya ucap terima kasih kepada Menteri Kesihatan. Soal lockdown itu tidak ada lagi dalam kamus. Itu yang pertama. Negara. Setidaknya keyakinan itu telah kita boleh pegang satu. Menampakkan kepada pemain industri dan lebih-lebih lagi kepada dunia. Kita lihat Dubai Expo hari ini merupakan antara lokasi yang menjadi perbualan semua pemain industri, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia sebagai contoh. Kalau ada rezeki, insya-Allah Dubai Expo boleh jadikan Malaysia Expo satu hari nanti untuk menunjukkan Malaysia sebuah negara maju, dan diisytiharkan negara maju dan berkapital tinggi sebagai contoh. Dan berbalik kepada ini, saya sering nyatakan bahawa kita kena berkolaborasi dengan pelbagai pihak. Kalau di Malaysia ni, di bawah Kementerian Pelancongan, saya sentiasa bertemu dengan Menteri Pelancongan YB Datuk Seri Nancy. Bagaimana organisasi MICEP, Malaysian Convention Exhibition Bureau, merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan. Bagaimana kita boleh berkolaborasi? World Trade Center Association, MICEP, begitu juga dengan organisasi-organisasi lain, untuk kita menunjukkan kepada pertamanya rakyat bahawa kita boleh bergabung dengan protokol Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa acara boleh dilakukan tetapi dengan kaedah-kaedah tahap-tahap keselamatan yang tertentu. Sebagai contoh, baru-baru ini bila MATA diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur,
target penganjur hanyalah lebih kurang kehadiran 20,000 saja kerana dia buat 3 hari 2 malam. Tetapi apabila diadakan MATA di World Trade Center Kuala Lumpur, pihak penganjur memaklumkan kepada saya bukan hanya dari segi kehadiran melebihi 20,000 orang, tetapi secara fizikal ya, dengan SOP tertentu, mengikut KKM, bahkan mereka juga melihat secara drone jumlah penyertaan di peringkat dalam dewan tersebut. Tetapi juga yang ingin menyatakan bahawa hasil dari segi impak ekonomi ya, daripada MATA yang diadakan 3 hari 2 malam itu mencecah hampir lebih daripada 40 juta ringgit. Dan ini merupakan satu pendekatan yang saya lihat win-win situation, sama ada di peringkat pemain industri pelancongan, pemain industri acara perniagaan, bahkan juga bagaimana kita boleh melihat bagaimana rakyat ya boleh berbelanja ya, dan juga membantu ya pemain-pemain industri pelancongan domestik negara kita. Itu baru satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi acara yang berkaitan ataupun convention yang berkaitan dengan kalau dahulunya kita menjemput 1,000 orang ya penyertaan. Tetapi hari ini boleh diadakan convention ya dan digabungkan dengan secara virtual, hybrid, digital. Dan kos ini dapat dikurangkan daripada jumlah penyertaan yang begitu ramai, akan tetapi impak ilmu dan juga pengalaman itu dapat dirasai bersama. Dan daripada kalau dahulunya dengan satu kos hanya satu pameran atau convention saja boleh dilakukan, hari ini kerajaan dan juga pihak pemain industri boleh menganjurkan pelbagai. Dan secara tidak langsung, yang paling penting ialah kita nak merancakkan semula industri ini bukan hanya di kalangan pemain industri yang sedia ada, tetapi juga kepada harapan the new generation, generasi baru untuk terlibat dalam industri ini dan di seperingkat global lah, untuk menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia bersedia. Malaysia telah ada gerakan untuk menggerakkan ekonomi ini, dan pada hemat saya yang paling penting sebenarnya saya nyatakan bukan hanya dari segi sektor pelancongan tetapi juga perdagangan, untuk menggalakkan lebih banyak lagi penyertaan negara luar datang ke Malaysia. Bukan hanya dari segi perbincangan ekonomi, tetapi juga suatu hari nanti mungkin mereka menganjurkan sektor acara peringkat dunia diadakan di Malaysia satu hari nanti. Sekali lagi, WTC di Kuala Lumpur dipilih sebagai PPV untuk booster ataupun dos penggalak. Nampaknya jadi tumpuan balik WTC Kuala Lumpur untuk penerima vaksin dos penggalak. Boleh ceritakan sikit, Dato' Sri? Saya telah nyatakan, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia yang telah memberikan keyakinan kepada Pusat Pemberian Vaksin Mega World Trade Center KL. Terutama sekali apabila kali pertama kami menjadi pusat pemberian vaksin mega yang terbesar di dunia, bermula daripada Mei 21 hingga 3 Oktober 21 selama 5 bulan, dan ini saya lihat merupakan antara test case ataupun kajian kes pertama yang memberikan satu keyakinan bukan hanya dari segi pemain industri tetapi juga kepada rakyat Malaysia untuk menerima vaksin dalam usaha untuk memastikan kita mengekang pandemik COVID-19. Dan dalam tempoh yang kedua, fasa yang kedua, apabila kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberikan sekali lagi keyakinan kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai pusat pemberian vaksin mega bagi dos ketiga yang akan bermula pada 15 Januari dan berakhir pada 15 Mac, sudah tentu ianya merupakan antara satu lagi bagaimana kami warga kerja World Trade Center Kuala Lumpur bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk memastikan kita boleh mencegah sebarang bentuk jangkitan Omicron terutamanya apabila pemberian vaksin third dose AstraZeneca yang menjadi tumpuan utama di World Trade Center KL. Saya juga telah menyatakan bahawa pemberian vaksin kali ini bukan hanya dari segi kapasiti secara harian, tetapi saya dimaklumkan kapasiti ini akan meningkat sehingga 4 kali ganda mengikut harian. Bahkan juga dari segi tahap keselamatan, saya ingin maklumkan bahawa kami telah mempertingkatkan dari segi sistem ventilation, pengudaraan bangunan kepada tahap yang paling selamat, yang telah diiktiraf oleh NIOSH dengan penggantian beberapa chiller dan sebagainya untuk memastikan tahap keselamatan
penerima vaksin yang akan berkunjung dan hadir di World Trade Center KL. Begitu juga dengan parking ataupun tempat letak kereta. Saya juga telah memaklumkan pada pihak pengurusan World Trade Center KL untuk memastikan keselesaan rakyat untuk mereka datang dan juga meletakkan kenderaan. Kami bukan hanya memberikan dalam bangunan World Trade Center KL, kami juga bekerjasama dengan pihak luar untuk memastikan bahawa yang paling penting bukan hanya dari segi letak kereta tetapi juga menggalakkan penggunaan khususnya dari segi pengangkutan awam. Dan saya juga berterima kasih dengan pihak badan uniform iaitu tentera, rela begitu dan juga Angkatan Pertahanan Awam dan sebagainya. Mereka juga akan dan juga pihak PDRM, mereka akan membantu dalam memastikan soal yang berkaitan dengan social distancing, penjarakan sosial. Kerana kita nakkan supaya flow itu cantik, rakyat mendapat keselesaan dan yang paling penting bagi saya selaku pengerusi pameran dan juga convention World Trade Center Association, kita nak menggambarkan kepada seluruh dunia imej Malaysia, terutama sekali keyakinan dunia kepada Malaysia melalui World Trade Center Kuala Lumpur bahawa Malaysia merupakan negara selamat, destinasi selamat dan penuh dengan SOP dan juga yang paling penting protokol-protokol untuk memastikan setiap perkara yang dilakukan dihalusi untuk kebaikan semua pihak. Terima kasih. Tahniah sekali lagi yang berbagi Datuk Seri Dr. Imo Hizam Ibrahim, Pengarah Urusan Kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur dan juga pengurusi convention dan juga pameran Majlis Anggota Penasihat World Trade Center Association yang berpangkalan di New York. Itu sahaja agenda awal ini pada malam ini. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi.